Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Amin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ikhwan, alhamdulillah kita sambung dengan taklim malam ini. Kita sambung pada muka surat 220. Kita masuk syarah yang ke-21, iaitu ini berada di bawah tajuk muka surat 229, iaitu iman kepada kitab-kitab. Kita iman kepada kitab-kitab. Maksudnya kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Alkitab. Kemudian kita beriman dengan isi Alkitab sebagai panduan, sebagai rahmah, sebagai huda, sebagai kabar-kabar yang menggembirakan, sebagai pedoman dan tidak ada keraguan padanya. Perkara yang penting kita beriman dengan kitab ini ialah ikhwan yang disebut di dalam hadis, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Itu paling penting sekali, iaitu bahawa perkataan yang paling benar, fa inna asdaqal hadis, yang paling benar. Tadi guna perkataan asdaqa, alif baca di atas, shad mati, asdaqa. Merujuk di atas dia tidak ada apa, semua duduk di bawah. Baca Quran kata summa radadnahu asfala, dia safil asfala, dia guna asfala. Wazan dia sama, asfala, asdaqa, ahsana, satu wazan, satu dia punya bacaan. Kalau ahsana paling baik, di atas dia tak ada dah, dia nombor satu, lain semua bawah dia. Asdaqa paling benar, semua di bawah dia, dia di atas. Asfala paling rendah, dia yang paling rendah, tak ada dah benda paling rendah. Lain semua tinggi-tinggi, dia paling rendah. Itu asfala safilin. Allah buang manusia ni ke tempat paling rendah kalau dia tidak mau beriman kepada Allah. Itu paling benar sekali ikhwatul iman, beriman dengan Alkitab, bahawa kitab itu asdaqal hadis, asdaqal hadis, ahsanal kalam. Dia adalah perkataan paling benar, kalam yang paling benar. Itu nombor satu sekali. Dan Nabi ulang dalam khutbah Jumaat dia, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Nabi ulang perkataan yang paling benar adalah kitab Allah. Dan itu termasuk dalam beriman dengan Alkitab, termasuk beriman dengan kitab yang Allah Ta'ala turun. Masih di bawah tajuk itu, kita muka surat 232, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahawa Al-Quranul Karim adalah kalam Allah, bukan makhluk. Adalah kalam Allah, bukan makhluk. Berbeza dengan firqah-firqah yang lain bukan daripada Ahlus Sunnah.
mereka menyatakan bahawa kalam Allah itu bukan apa yang tertulis, bukan apa yang dibaca. Jadi kita kata Quran boleh ada huruf, ada dakwat, ada itu, ada ini. Di sisi Ahlus Sunnah, kalau bacaan kita baca itu berbunyi Al-Quran, maka itu adalah kalam Allah. Tapi di sisi firqah yang lain, dia tak. Dia kata kalam Allah itu apa yang dibaca, yang ditulis bukan. Kita tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah merangkumi di bawahnya imam-imam mazhab yang empat: Abu Hanifah Nu'man, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tak tunggu kenapa? Sebab kawan-kawan kita yang lain, dia ingat bila kata Ahlus Sunnah hak lain. Dia faham Ahlus Sunnah ni ulama lain. Kita kata Ahlus Sunnah, dia kata kita Syafi'i. Dia mungkin dia ambil masa tak lepas kalau itu. Kita kata ni Ahlus Sunnah tak? Dia kata kita Syafi'i. Kita kata kita ni Ahlus Sunnah tak? Dia kata dia patut Hanafi. Bila kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, berhimpunlah di bawahnya empat-empat mazahib yang empat ini. A'imah mazahib arba'ah masuk di bawah yang empat itu. Jadi apabila dikatakan Ahlus Sunnah mengimani, jadi dalam kurungan Ahlus Sunnah itu kita masuk dalam nama imam yang empat ni, sebab mereka adalah imam Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengimani, meyakini bahawa Al-Quranul Karim adalah kalam Allah, bukan makhluk. Quran seluruhnya adalah kalam Allah, bukan makhluk. Karena itu ditanya pada Abu Hanifah Nu'man, kata Imam Abu Hanifah Nu'man, Quran itu daripada Lauh Mahfuz dia diturunkan ke atas, daripada Lauh Mahfuz turun kepada Muhammad. Kepada Muhammad diturunkan, Muhammad membacakan. Di dalam dada dia dihafal, di atas kertas dia ditulis. Itulah Al-Quran, kalam Allah, bukan makhluk. Ini Ahlus Sunnah. Kita tak mau cakap macam buat-buat bid'ah ni cakap. Dia kata hamba tu cakap bid'ah, dia kata kita tengoklah Quran tu sendiri bid'ah. Zaman Nabi mana ada Quran? Lebih baik kita kata kat dia, tutup mulutnya. Sebab kalau dia melanjutkan berbicara itu, dia boleh keluar daripada wilayah Ahlus Sunnah. Dia boleh jadi Mu'tazilah, dia boleh jadi Qadariyah, dia boleh jadi Murji'ah. Lebih keluar. Tulislah kalam Allah ni atas apa-apa, dia adalah kalam Allah. Tulislah. Kalau tak tulis kita bacalah, keluar kaset ke, keluar dari suara apa dia disebut. Dia adalah kalam Allah. Katalah satu hari ada benda pelik dari dalam dunia, kita pergi mana dah kita dengar kambing baca Quran. Kan pen baca Quran kan. Letak pen tu dia baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua tu pen ni. Hari pen dia baca Quran. Katalah satu masa kita dengar, mungkin satu masa nanti orang meninggal kambing, orang bagi kambing tu dengar Fatihah siang malam bagi petang. Nak bagi beza kambing berkat dan kambing tak berkat. Jadi kambing berkat siang malam nak kasih Quran, satu pagi dihafal Fatihah. Kita dengar kambing baik tapi baca bismillah. Di atas suara apa dia keluar? Kalau bacaan dia Alhamdulillahirabbil alamin, maka itu adalah kalam Allah. Tak akan berubah. Pakai dakwah tak pakai dakwah, dia adalah kalam Allah. Ini ikhwatul iman, Ahli Sunnah wal Jamaah punya keyakinan. Di atas kertas putih kita ni dia ditulis. Di atas kertas putih dia ditulis. Zaman Nabi tak ada, kita kata tak ada masalah kelang-kelang macam tak ada. Maka ditulis bersesuaian dengan zaman lah. Di atas kulit-kulit zaman, mengikut kesesuaian zaman. Zaman sebelumnya tak ada langsung, maka mereka menghafal. Pasal itu ada pegangan-pegangan hari ini, dia kata yang wahyunya apa yang dihafal, yang ditulis bukan wahyu.
Kita kata tidak. Seperti kata Abu Hanifah, di atas kertas dia ditulis, itulah kalam Allah, bukan makhluk. Tak boleh. Dalam surah Taubah Allah Ta'ala katakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, adakah dengan Allah, ayat Allah, Rasul-Rasul yang Allah utuskan, kamu nak main-main? Jangan main-main, nanti kamu kufur setelah beriman kepada Allah. Termasuk iman kepada Allah Azza wa Jalla dan kitab-kitabnya, iaitu mengimani bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan daripadanya, bukan makhluk. Al-Quran berasal daripadanya, yang di sini Allah, dan akan kembali kepadanya, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara secara hakiki. Al-Quran daripada Allah, diturunkan daripada Allah, diturunkan daripada Allah. Baca Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabi, bagi-bagi ayat Alif Lam Tanzil, diturunkan daripada Allah, min Rabbil Alamin, daripada Allah Rabb bagi sekalian alam. Allah Al-Qadir berfirman, wa kallama Allahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung, hakiki, bukan majaz, hakiki. Allah bercakap dan Musa mendengar secara hakiki, bukan majaz. Kita simbol, tidak simbol, Allah cakap. Mu'tazilah tak boleh terima Allah cakap. Dia kata kalau Tuhan cakap mesti ada suara. Kalau ada suara mesti ada lidah, ada gigi, ada liang. Ini apabila dia menggambarkan bicara Tuhan seperti bicara makhluk, jadi macam tu Allah Ta'ala. Kita tidak, kita membuat akal nombor 10, nombor 100. Kita meletakkan wahyu Allah nombor 1. Allah menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa secara langsung, maka Allah berbicara kepada Musa. Dan Allah tidak menyebut wa kallamallahu Musa bainan Jibril, tak disebut. Allah kata wa kallamallahu Musa taklima. Allah kata dia bercakap dengan Musa taklima, dengan kalam-kalam yang difahami. Pasal itu kita sebut tadi, fa inna asdaqal hadisi kitab Allah, yang paling benar adalah Al-Quran. Jadi bila Quran kata Allah berbicara dengan Musa dan Quran itu adalah kalam Allah, Allah kata dalam kalamnya dia bercakap dengan Musa, tiba-tiba kita kata mana boleh Tuhan bercakap dengan Musa, kita protes apa tu? Kita protes apa tu? Pasal itu ikhwan, iman di sisi Ahlussunnah adalah paling selamat. Kata Imam An-Nasafi dalam kitab Al-Aqidah Al-Safiyah, apa dia kata? Ini perkataan dia yang menarik. Dia kata tariqatus salaf, tariqatus salaf aslam, wa tariqatul khalaf ahkam. Kata Imam Nasafi dalam buku dia Aqidatul Nasafiyah, dia kata tariqatus salaf aslam. Siapa yang berakidah, dia pakai cara salaf, dia mesti selamat. Selamat akidah. Tetapi siapa dalam akidah pakai jalan khalaf, jalan takwil ni, ahkam, itu tanda dia bijaksana, selamat belum tentu. Jadi kita nak yang selamat, aqidatul najih, akidah apa nama kita mengaji dalam kita nak jadi taifah mansurah. Akidah kita aqidatul najihah, akidah yang selamat, golongan yang mendapat bantuan akidah di sisi Allah, itu Ahlussunnah. La tazalu min ummati ta'ifatan qa'imatan ala amrillah. Akan sentiasalah ada daripada umat aku ini satu puak yang mereka menegakkan urusan Allah. La yadurruhum man khalafahum. Tak boleh bagi mudarat kepada mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Orang yang tak sama dengan mereka tak akan bagi mudarat pada mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang menegakkan urusan Allah.
Imam Bukhari ketika baca hadis ini dalam Sahih Bukhari, Bukhari kata, Nabi kata, orang ini satu puak daripada umat Nabi Muhammad, mereka ini dikongkong dengan selamat dan mereka dikatakan berada di atas urusan Allah yang paling benar. Dan siapa yang khilaf bermusuh dengan Allah tak boleh bagi mudarat walaupun buat macam-macam. Kata Imam Bukhari, mereka itu kalau bukan ahlul hadis, aku tak tahu siapa mereka itu. Imam Ahmad guna perkataan yang sama. Kalau mereka itu bukan orang-orang ahlul hadis, orang-orang yang bercakap dalam sanad hadis, maka kalau bukan itulah golongan yang berada di atas urusan Allah, maka siapa lagi itu? Pasal itu yang paling selamat, kita berbicara macam Allah berbicara. Pak Bin tengok ayat ni dengan ayat, kita ambil ayat ni, kita partner dengan ayat hudud. Allah Ta'ala kata, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki, tentulah bila nak tuduh kawan tu berzina, masuk mahkamah dululah. Tapi ayat ni tak sebut mahkamah pun, tak payah bincang lah. Ayat nak sebut mahkamah, hakim, panjang ayat tu. Ayat itu surah dah begitu hebat. Nak tuduh satu orang berzina, sabitlah. Berzina laki-laki, perempuan dan lelaki, sabit sebab semata. Yang tu apa dia Pak Min? Kalam Allah, kan? Baik, sekarang saya kata dah maksud sebab suatu hotel bukan kuih. Bukan mesti Tuhan kata suatu hotel tu maksud dia kuih, tapi maksud dia depa ni kita bagi apa? Apa dia kata? Kita cuak ada sikit bagi dia takut, bukan mesti kuih. Apa pandangan orang kalau saya kata macam tu? Orang kata hang tak beriman dengan Quran lah. Tak, saya beriman. Quran kata pukul. Memang Quran kata pukul, tapi tak mesti pukul makna pukul. Tak mesti pukul makna pukul. Maknanya Allah suruh kita ni gertak mereka, Allah suruh kita ni ancam mereka. Jadi hang buat apa? Bagi kita kata kat anak. Bukan kita nak pukul anak pun. Kita kata kat anak kita, buat sekali abah nak ngih, bagi hang hanger sikit. Bukan hanger tu kita nak ambil pukul anak, tapi kita nak retak dia supaya dia jangan buat apa kita tak suka. Sekarang Tuhan kata, potong tangan pencuri lelaki dan perempuan. Potong tangan. Kita bukan makna potong-potong, tapi makna potong tu gertak. Agak-agak lah kita ada mengaji ni boleh setuju dah statement saya cakap macam tu. Mana boleh setuju? Kerana Quran kata fajlidu. Fajlidu ni pukul. Balon tengah belakang dia. Faqta'u ni maksudnya potong. Memang potong makna potong, tapi potong di sini makna ni warning. Tak boleh. Kenapa orang kata kalam Allah itu benar, jangan ubah. Tetapi bila orang baca ayat ini, wa kallamallahu Musa taklima, Musa bercakap dengan Tuhan, orang tak boleh terima. Orang boleh terima pukul makna pukul, potong makna potong, tapi orang tak boleh terima Allah cakap dengan Musa makna Allah cakap dengan Musa. Dia kata mana boleh Tuhan cakap dengan Musa? Kalau Tuhan cakap dengan Musa, lidah dia panjang mana? Suara dia macam mana? Dia pakai bahasa apa? Subhanallah, hang beriman dengan ayat tu, hang tak percaya ayat ni. Ni bukan metro, ayat Allah lah. Kenapa yang tu tak boleh taksir, yang ni hang taksir? Yang tu tak boleh takwil, yang ni hang takwil? Ini menunjukkan kita tidak berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah. Kita tidak berakidah dengan akidah yang selamat. Yang Nabi sebut akidah yang selamat itu. Maka sentiasalah di akhir zaman ini ikhwan, selagi tidak kembali pada akidah Ahlus Sunnah, apa yang Allah Ta'ala firman itu jadi. Apa dia? Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu berani beriman 100% dengan sebahagian Alkitab, lagi sebahagian kamu tak mau beriman, kamu ragu. Quran kata la raiba fihi, jangan ragu satu ayat Quran tu. Kalau ayat itu bukan makna seperti zahir, maka Nabi lah orang pertama akan menterjemahkan ayat itu.
Seperti kita tengok macam-macam ayat, bila turun ayat bahawa jangan kamu campurkan iman kamu dengan kezaliman. Jangan kamu campurkan iman kamu dengan kezaliman. Wala talbisul iman, jangan kamu talbiskan, jangan kamu campur iman kamu. Wala talbisu, janganlah kamu campur iman kamu bizulmin, dengan kezaliman. Maka bila turun ayat ni, para sahabat mengaku, ya Rasulullah, mana orang tak buat zalim lepas tu beriman? Kami ni start dengan zalim baru beriman. Sedangkan Quran kata jangan campur iman dengan kezaliman. Habis kami ni dah jadi orang Islam, macam mana? Bila Nabi tengok salah faham, Nabi kata tak, jangan campur iman dengan kezaliman. Maksudnya seperti Luqman menasihati anak dia, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah, kerana syirik itu kezaliman yang besar. Maksud dia, jangan campurkan iman dengan kezaliman. Zalim di sini bukan makna pukul orang, tapi syirik kepada Allah. Nabi bagi taksiran bila ada kekeliruan. Tapi berkenaan dengan ayat ni, Nabi tak bagi taksiran macam tu. Bermakna sahabat tak keliru. Yang keliru ni kita. Tidak ada sahabat datang, ya Rasulullah, macam mana Musa boleh bercakap dengan Tuhan? Tak ada. Tetapi di akhir zaman ini, orang tak boleh terima kata Allah bercakap dengan Musa. Orang akan maksud Allah bercakap dengan Musa tu, maksudnya Musa tu dekat dengan Tuhan. Bukanlah Tuhan panggil Musa, tak. Semua pakai Jibril juga. Tak. Allah Ta'ala menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Ini yang kita kena beriman. Allah bercakap dengan Musa dan itu adalah wahyu Allah. Dan itu bahasanya Allah, wahyu Allah kepada Musa, bukannya makhluk. Ayat tersebut menunjukkan bahawa Allah Azza wa Jalla benar-benar berbicara kepada Nabi Musa AS, dan tidak boleh ditakwil kepada tafsiran yang lain. Jangan pakai yang lain. Mesti kita dah sepakat Quran paling benar bahasa dia. Kecuali yang Nabi tafsirlah. Yang Nabi takwil, kita takwil lah. Yang Nabi tak takwil, kita tak boleh. Ini bukan surah khabar, ini bukan tiga tuanku. Tiga tuanku pun tak boleh buat lebih kurang. Ini kalam Allah. Allah Ta'ala Al-Mubin berfirman, wa in ahadun minal musyrikin nastajara fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana zalika bi'annahum qawmun la ya'lamun. Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta pertolongan padamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar kalam Allah, firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Juga di sini Allah menggunakan perkataan hatta yasma'a kalam Allah, supaya orang-orang bukan Islam juga mendengar kalam Allah. Jadi Quran yang turun itu Allah sebut kalam dia. Maka kita kena katalah Quran itu kalam Allah. Dan daripada Allah, bukan makhluk. Allah khalik. Allah pencipta makhluk. Yang ada pada Allah bukannya makhluk, sebab Allah itu khalik. Jadi kalam Allah bukannya makhluk. Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah benar-benar kalam Allah, bukan perkataan makhluknya. Serta tidak boleh berpendapat bahawa Al-Quran itu hikayat, cerita atau ibarah terjemah dari kalam Allah ataupun majaz kiasan. Pendapat ini adalah sesat dan menyimpang, bahkan dapat menyebabkan kekufuran. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala ni telah cakap dengan satu bahasa, kemudian Quran ini adalah ibarat, terjemahan daripada apa yang Allah cakap. Tidak benar. Apa yang turun daripada Allah kepada Nabi-Nabi dia sebagai wahyu, itu kalam Allah. Dan Allah telah memilih bahasa Arab. Allah telah pilih bahasa Arab. Allah katakan dalam Quran tentang bahasa Arab, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu fikir.
Allah yang memilih bahasa Arab. Jadi kenapa nak kerana Quran bahasa Arab nak dikatakan dia makhluk? Tak boleh, tak boleh. Allah yang memilih bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami yang menurunkan Quran dengan bahasa Arab. Yalah, kalau Quran turun dalam bahasa Boyan, tengah-tengah Mekah orang Arab tanya siapa? Maka Quran adalah kalam Allah, bukannya makhluk. Maka tak boleh kita kata ini Quran ini dia bahasa Arab. Yang wahyu itu bukan bahasa Arab. Yang wahyu itu di sisi Allah. Di sisi Allah apa bahasa kita tak tahu, sebab Tuhan tak pakai bahasa. Ini kesesatan dan kekufuran. Quran yang kata bahasa Arab itu bahasa Quran. Allah yang menurunkan itu. Kalau kita tolak, kita menolak dalil-dalil daripada Al-Quran, kita terlibat dengan akidah yang kufur, yang sesat. Syekh Abu Uthman As-Sabuni, Syekh Abu Uthman As-Sabuni, Sabuni dia punya banyak keluarga. Dia dekat dengan kita pun Ali As-Sabuni, yang kita orangnya Ali As-Sabuni. Tapi dia banyak khilaf dengan ulama sunnah Ali Sabuni. Tapi ni Syekh Abu Uthman As-Sabuni wafat pada tahun 449 Hijrah, dia mendapat silap. Dia berkata, Ahlu Sunnah bersaksi dan berkeyakinan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah, kitab, firman dan wahyu yang diturunkannya, bukan makhluk. Bahawa siapa menyatakan dan berkeyakinan bahawa Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir menurut pandangan mereka Ahlu Sunnah. Al-Quran merupakan wahyu dan kalam Allah yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab untuk orang-orang yang berilmu, sebagai peringatan sekaligus khabar gembira, sebagaimana difirmankan oleh Allah azza wa jalla, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi tidak ada hubungan bahasa Arab dengan Al-Quran untuk dijadikan dalil. Quran bukan kalam Allah. Tidak. Quran kalam Allah. Allah yang memilih, itu hak dia sebagai Rabb, sebagai Khalik. Al-Quran adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Rabbmu. Apa yang disampaikan daripada sisi Allah itu adalah Al-Quran. Hakikatnya Quran adalah wahyu, sunnah adalah wahyu. Sunnah yang sahih, sunnah yang palsu bukan wahyu lah, itu bikinan orang. Tetapi Allah wujudkan perbezaan di antara wahyu Al-Quran dengan wahyu As-Sunnah. Itu wahyu daripada Al-Quran, Allah sendiri yang menurunkan perkataannya, bahasanya, barikhnya, susunannya. Allah menurunkan. Dan Allah tidak benarkan Nabi Muhammad mengubah apa-apa. Tidak ada perlu. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada kalam Allah. Wa tammat kalimat rabbika sidqa wa adla. Telah sempurnalah kalam Tuhanmu yang benar dan yang adil. Nabi Muhammad tak boleh buat apa-apa sampai. Maka Quran dipanggil apa dia? Lafaz yang mutawatir, maknanya mutawatir. Adapun hadis, Allah Ta'ala membenarkan Nabi menyampaikan dalam lengkok bahasa Nabi, tetapi maknanya tidak akan lari daripada maksud Allah. Ini kita panggil hadis itu maknanya mutawatir, lafaznya tidak mutawatir.
Lafaz dia atas Nabi. Allah memberi izin. Allah yang bagi izin, kami yang mengizinkan. Berdasarkan masa tertentu, keadaan tertentu, penggunaan bahasa yang tertentu. Tetapi Nabi menggunakan bahasa Arab yang tinggi. Lughah Nabi itu bahasa Arab yang fusha, yang tinggi. Itu bahasa-bahasanya ada dalam hadis kita baca. Maka Allah firmankan kepada Nabi, wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau daripada Rabb engkau, semua sampaikan. Secara makna, apa yang ada di dalam hadis Nabi juga adalah wahyu daripada Allah, kena sampai. Dan Allah Ta'ala jaga Nabi Muhammad tentang hawa nafsunya itu tidak merosak dan mencacatkan. Tentang wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah pelihara nafsu. Nabi ada nafsu, tapi nafsu dia nafsu yang maksud, yang terpelihara daripada pengkhianatan. Kita ada nafsu, tapi nafsu kita tidak ada ismah pemeliharaan. Kadang-kadang nafsu kita mengkejikan kita. Itu beza. Nabi marah Nabi tidak mencacatkan diri. Kita marah kita mencacatkan akhlak. Nabi terlibat dengan peperangan, tapi cara Nabi berlawan dalam pertempuran tidak mencacatkan dia sebagai Rasul. Kita kalau boleh, ya, marah kita, nafsu kita boleh dicacat. Nabi dia ada isteri, bermakna dia ada nafsu. Dia ada nafsu syahwat, tapi tidak mencacatkan. Acah dikahwin banyak, tidak mencacatkan. Tapi kita kalau kahwin banyak, cacat. Muslimat kalau ustaz tu kahwin dua, dia tak main pula ustaz. Dia kata ustaz ni jahat. Muslimat di pasir dua putih lah. Sebab apa? Nafsu kita kata ustaz tu kahwin, tengok ustaz tu syahwat kuat lah. Alah, pasal ada syahwat ada kahwin. Kalau dia mati kucur, dia nak kahwin macam mana? Tak ada lah kita suruh orang tak nak syahwat kahwin. Orang yang kahwin tu orang bersyahwat, kahwin. Tetapi syahwat kita mencelakan kita. Dia mencelakan kita. Nabi jima' dengan isteri dia, jima' yang terpelihara. Kita jima' mencacatkan. Walaupun benda tu halal, tapi dia mencacatkan. Itu nama dia maksud. Allah pelihara apa yang ada pada diri dia, tidak boleh mencacatkan pelaksanaan dan penyampaian wahyu yang nak disampaikan itu. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan memelihara kamu daripada manusia. Pasal itu ikhwatul iman, Nabi kahwin lebih dari satu. Orang Arab tak pernah guna dalil itu untuk menyerang Nabi. Tak pernah. Apalah Muhammad tak boleh pakai. Kenapa Muhammad tak boleh pakai? Tengok dia kahwin dua. Itu bukan alasan. Bahkan orang Arab yang aktirah. Nabi kahwin dengan Aisyah, umur Aisyah lebih sikit. Umur Aisyah kurang sikit, umur dia lebih sikit. Dia kahwin dengan Khadijah, umur dia kurang sikit, umur Khadijah lebih sikit. Tidak menjadi dalil untuk Abu Lahab, Abu Jahal ke bapa munafik attack Nabi. Tidak. Bahkan Nabi pernah kahwin dengan perempuan lebih tua daripada Khadijah, yang bernama apa? Apa nama isteri Nabi yang nombor dua tu? Apa nama? Isteri Nabi yang kedua nama apa? Aisyah nombor 3, Khadijah nombor 1. Bukan Safiyah ini. Dia tua, dia memberi giliran dia kepada Aisyah. Apa nama dia? Saudah bin Zam'ah. Dia kahwin dengan Saudah tua. Kahwin dengan Saudah. Lepas tu sampai Madinah kahwin dengan Aisyah pula. Kerana tuanya Saudah tu, dia tak boleh memberi. Kita kata layanan tu, dia memberi giliran dia kepada Aisyah, tapi dia nak duduk sebagai isteri Nabi tu. Oh subhanallah. Tak mencacat pun. Cuba kita kahwin dengan orang tua. Oh, nak kata orang tua boleh balas. Kalau kita kahwin dengan orang muda, gatal juga. Tengok gatal. Monyam kahwin dengan budak sambung dengan anak dia. Oh, orang makan tongkat Ali, dia makan pelepah Ali ke apa. Jadi macam tu. Kita ni tak kenal dulu lah. Tetapi Allah memelihara Nabi. Allah memelihara Nabi. Dan yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah kalam Allah. Apa yang Nabi sampaikan, Nabi akan kata,
wa qala rabbukum, Tuhan kamu sudah berfirman, dibacakan ayat Quran, maka itu kalam Allah. Sebagaimana yang disebut di dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'ala an-nasi fil mawqif faqala ada rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Hadis Abi Daud dan Tirmizi. Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada manusia waktu ibadah haji. Maka Nabi bersabda, siapa di antara kalian yang sudi membawaku pada kaumnya, sesungguhnya kaum Quraisy menghalangiku untuk menyampaikan kalam waktu. Nabi menyebut wahyu itu adalah kalam Tuhan. Nabi sebut wahyu kalam Tuhan. Bila orang berhaji masuk, Nabi ambil kesempatan itu menyampaikan dakwah. Siapa-siapa nak ambil dakwah aku ni, sebab aku menyampaikan kalam Tuhan, wahyu Allah, Quraisy menghalangku. Itulah cara senang-senang orang Madinah tu datang buat perjanjian dengan Nabi. Mailah ke tempat kami mai. Di mana Nabi dakwah terang-terang ni? Musim haji. Musim haji Nabi dakwah terang-terang. Lepas itu di antara buah tangan haji ni kita kena berbalik adalah khutbah Nabi. Khutbah Nabi. Kita beli kurma di Mekah dengan kacang cerdik, kita beli tempat kita sama lah. Yang tu tak balik tak apa. Boleh lah nak balik, boleh lah. Tetapi lebih daripada itu, kita kena menerangkan suasana ibadah haji manasik. Kita kena balik Mekah ni bukan wajib, tidak. Tetapi itu adalah kita kata warna kepada haji. Bila kita balik, kita kena ada sentuhan hati dengan Arafah. Tempat-tempat kita melontar, tempat-tempat kita wukuf, tempat-tempat kita mandi, tempat-tempat yang menjadi pelaksanaan kepada ibadah haji, sa'i, tawaf, tahlul, itu kena jadi sebahagian daripada benda yang ada di mulut kita mencerita kepada orang. Pergilah damai duduk dalam ihram ni, damai. Kamu tu kata dah, mereka kata leceh pandai larang banyak. Tak ada leceh. Tak boleh garulah, tak pernah nak garu pun. Garulah. Tak, mereka kata satu lay rambut jatuh, tanggung satu pokok nyok. Tak ada. Mana boleh kita garu bulu rumah tak jatuh buat ni? Garu ketiak, bulu ketiak tak jatuh. Bermakna bulu ketiak kita plastik. Kita garu pro-perang, jatuh selai. Kita mandi, jatuh selai. Kesemuanya itu tidak menghalang hubungan dengan Tuhan. Yang Tuhan larang ni saja-saja kata pun kau cabut. Tak tahu nak buat apa, duduk cabut ubat yang ada, tarik bulu ketiak. Tak. Kita kena cerita yang mudah pada orang. Mudahlah, damailah dalam ihram, seronoklah tawaf dalam ihram. Ini adalah amanah-amanah para haji. Balik kena menceritakan. Subhanallah, Al-Quran adalah kalamullah. Bagaimana keadaannya, bagaimanapun keadaannya, apakah yang terjaga di dalam dada, yang dihafal oleh kaum muslimin, yang dibaca oleh lisan, atau yang ditulis di mushaf, Quran adalah kalamullah. Lafaznya, hurufnya dan maknanya adalah kalamullah. Itu akidah Ahlussunnah terhadap Al-Quran. Pasal itu tak boleh dimain-mainkan Quran. Tak boleh. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Orang-orang yang istihza' ni, Allah kembalikan olok-olok itu kepada mereka. Allah sesatkan mereka. Jangan main-main. Allah sesatkan balik orang yang olok Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang yang mengolok Al-Quran itu dicabut keimanan. Inilah kematian yang paling buruk di sisi Allah. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah ta'ala berkata, man qala lafzi bil Quran makhluqun fahuwa jahmiyun, wa man qala ghairu makhluqun fahuwa mubtadi'un. Ini fatwa Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang berkata bahawa ucapan yang saya lafazkan Al-Quran adalah makhluk,
maka dia adalah penganut Jahmiyah. Siapa yang kata man qala lafzi bil Quran makhluk, siapa yang menyatakan lafaz Al-Quran adalah makhluk, kita kata walladzina amanu. Orang kata walladzina amanu, tengok dibaca dalam bahasa Arab, ayat ni makhluk. Tetapi yang Allah berturun walladzina amanu kepada Jibril pada Nabi, yang itu bukan makhluk. Sebab yang itu dia datang dalam keadaan tidak bersuara. Adapun yang kita baca sekarang walladzina amanu, itu Jibril telah terjemahkan dalam bahasa Arab, yang ini makhluk. Siapa cakap macam ni? Imam Ahmad kata Jahmiyah ni puak-puak sesat ni. Puak-puak sesat ni, puak-puak Jahmiyah ni. Tempat kita jangan apa orang Jahmiyah, tempat kita ni siapa ya? Lagi sebab betul tu. Itu Jahmiyah. Di situ ada menghapi Jahmiyah. Kalau Jahmiyah tak nampak, kita sebab 20 orang nampak. Imam Ahmad tak sebut sebab 20. Itu hanya perbahasan dia, tetapi menyebut dia punya tunjang dia. Mu'tazilah, Jahmiyah, Jaham bin Abu Safwan, Jaham bin Safwan, lahirlah daripada pahaman Jaham bin Safwan, lahirlah Jahmi, nisbah pada nama dia, penasah dia. Imam Ahmad kata siapa berani kata macam tu, siapa berani kata lafaz Quran tu makhluk, lihatlah ada bagi, ada hati, ada dakwah, dia berani kata makhluk, sedangkan dia tahu itulah yang diturunkan, maka dia keluar daripada wilayah ahli syurga. Wa man qala ghairu makhluq fa huwa mubtadi'un. Barang siapa berkata bukan makhluk, maka dia ahli bid'ah. Siapa yang kata ghairu makhluk, dah begini wahyu, dah memang dia wahyu, tetapi di atas kertas dia ditulis, jadi semua tidak ada zaman Nabi. Dia cakap begitu je. Imam Ahmad kata ni lah pokok bid'ah paling besar. Anda tengok kadang-kadang orang-orang macam ni bercakap begitu, rupanya bercakap begitu keluar daripada landasan Ahlus Sunnah. Imam Ahmad adalah imam Ahlus Sunnah, imam Ahlus Sunnah. Anda tengok macam mana Ahlus Sunnah meyakini Quran, melaksana dia satu bab, yakin dia itu apa satu bab. Jika ada seorang mengingkari sesuatu dari Al-Quran atau berkeyakinan bahawa ada kekurangan atau sesuatu yang perlu ditambah padanya, maka dia telah kafir. Nampak keras. Ni ada benda nak kena repair ni. Ni wow ni silap ni. Tuhan bukan kena wow, dia kena kufar ni. Walladhi kafalladhi. Tempat ni tak sesuai. Dia komplain Quran, dia komplain bahagia dia komplain, maka dia kata dia telah kafir. Kenapa? Kita dah kata fa inna asdaqal hadith, yang paling benar adalah kalam Allah. Jangan main-main. Imam Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala berkata Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Atau tengok semua imam sunnah cakap macam tu. Bahawa siapa berkata Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Tidak diterima syahadahnya, tidak boleh dijenguk apabila dia sakit, tidak disembahyangkan apabila meninggal, dan tidak boleh dikuburkan di permakaman kaum muslimin. Dia harus diminta bertaubat. Kalau tidak mau, maka harus dipenggal kepalanya. Jangan main-main. Tengok cakap Quran tu suka. Orang berkahwin kan, mesti orang berkahwin. Kita pilih tengok orang berkahwin. Tok Padi, kadang-kadang Tok Padi yang apa, yang agak apa, speed hak lagi lebih sikit kan. Dia suruh mempelai mengucap, dia suruh wali mengucap. Tapi kalau anda tengoklah mana-mana perkahwinan sekalipun, saksi dengan kaki tak mengucap. Yang mengucap mempelai dengan wali. Tengok ni, nanti saya tengok lah. Pasal apa qadi dengan saksi tak kena mengucap? Mazhab Syafi'i nak jadi saksi kahwin kena adil. Dan adil di sisi
Syafi'i tak sama dengan adil di sisi Abu Hanifah Nu'man. Saya lebih suka keadilannya Imam Abu Hanifah Nu'man takrifkan. Tetapi yang kita duk faham mazhab kita Syafi'i, adil kita tak boleh fasik, tak boleh buat perkara yang merosakkan Islam. Jadi bukan kata sah, ni saksi nak kata sah. Mableh dia hanya aku terima nikahnya. Tuan Qadi, aku nikahkan akan nikah, aku kahwinkan akan nikah. Qadi bagi kahwin, Qadi bagi nikah. Waris tak bagi apa-apa. Aku nikahkan akan nikah, aku kahwinkan akan nikah dengan fulanah binti fulan, dengan mas kahwinnya RM2,000 tunai, yang berwakil wali bapaknya pada aku. Ibnu Khuzaimah di sini, dia katakan bahawa siapa yang kata Quran itu bukan kalam Allah, Ibnu Khuzaimah kata dia kufur dalam, dia wajib tu. Jadi saya katakan, saya kaitkan dengan orang tak nikah Tuan Qadi, disuruh kepada mengucap. Sebab dia kata nak jadi wali bukan senang. Dia mengucap, bila dia mengucap, silap-silap dia lama-lama pun selesai. Demikian maklum. Tapi saksi dia tak suruh mengucap, dan dia sendiri tak mengucap. Dia yakin iman dia yakin Islam dia ragu Islam orang. Di antara perkara yang boleh buat Islam orang tu diragui 10 perkara yang disebut oleh para ulama berulang-ulang boleh buat Islam orang tu diragui. Daripada 10 perkara tu, saya katakan syirik dulu nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Masuk apa dia? Apabila seseorang itu berkeyakinan bahawa ada petunjuk yang lain yang lebih tinggi, lebih mulia daripada petunjuk Nabi Muhammad, maka ketika itu rosaklah kita. Dia yakin rosak akidah. Rosak akidah ada 2 makna. Satu, kafir. Kita dah ulang banyak kali. Yang pertama, rosak akidah, dia tak kafir, tetapi dia menanggung dosa yang besar, menyebabkan dia dihukum fasik. Maka dia wajib bertaubat dengan taubatan nasuha. Kenapa dia jadi macam tu? Mungkin sebab dia tak tahu. Saya contohkan benda fasik. Antum kalau pergi ke internet kan, saya tengok dalam internet, dalam Baitul Ilmi lil Aitam. Antum pergi ke Facebook Baitul Ilmi. Dalam Facebook Baitul Ilmi itu, antum tengoklah dalam dia punya susul tu kan, dia ada satu ceramah daripada seorang Jawa. Dia ini berasal daripada agama Hindu dan dia convert Islam. Dalam Baitul Ilmi punya Facebook tu ada catatan. Dia menceritakan, bila dia masuk Islam, dia buat roadshow satu Jawa. Apa dia? Dia nak menerangkan kepada orang-orang Islam di Jawa bahawa ada perkara yang mereka telah menjadi orang Islam, dan dia datang nak bagi tahu, kata ada perkara yang mereka duk buat, dia buat sebagai orang Islam duk buat, tapi sebenarnya mereka tak boleh buat kerana benda itu bukan Islam punya, Hindu punya. Benda itu ada dalam Veda, benda itu ada di dalam buku-buku Hindu, tetapi ramai orang Islam duk buat dan menyangkakan ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Maka dia buat show tu, dia pusing Jawa, dia bawa kitab Veda yang kita tak pernah tengok tu, kitab Veda tu dia tunjuk, dan kitab Veda ni dalam bahasa Sanskrit tu dia baca, dan dia buat buku pula menghimpunkan dari Veda itu lebih daripada 200 dalil bahawa amalan yang orang Islam buat, orang Islam menyangkakan itu dari Muhammad, sebenarnya itu daripada agama Hindu, dan dia buktikan dengan buku Veda.
Apa dia? Dia kata dalam ceramah dia kata ayah bunda orang lembut dia bukan sotong, maksud dia lembut. Dia kata ayah bunda, saya buktikan selama ini bila saya duduk dalam agama lama saya beramal. Bila saya masuk Islam, saya tengok orang Islam beramal, sedangkan saya dah tinggal dah Hindu. Orang Islam masih beramal dengan Hindu. Maka berkewajiban saya membetulkan orang Islam. Apa dia yang dia betul tu, dia buat roadshow tu, iaitu kenduri arwah malam 1, malam 2, malam 3, malam 7, malam 40, malam 100. Dan dia baca Sanskrit Veda malam 100. Tapi dalam Islam ni dia kata orang Jawa buat Veda berhenti malam 100, dia buat malam 1000. Lagi Hindu daripada Hindu dia. Hindu dekat malam 100, tapi di Jawa sampai malam 1000. Lebih Hindu. Dia lebih Hindu daripada orang Hindu. Dia kata ayah bunda, saya ini Hindu masuk Islam, berkewajiban saya menerangkan yang ayah bunda buat itu agama lama saya. Tidak ada kena-mengena dengan Nabi Muhammad. Ayah bunda tinggalkan, ini syirik dan berdosa. Tiba-tiba yang buat, yang dia sabit daripada agama lama dia itu Tuan Khatib. Wali masa nak bagi nikah, wali biasa masjid pun tak main. Jadi kalau wali nak buat tahlil, wali tak buat, wali akan bagi orang masjid. Wali akan bagi Tuan Qadhi. Yang Tuan Qadhi menurut tu Tuan Qadhi lah. Tapi apabila datang akad nikah, wali kena mengucap, Tuan Qadhi tak yang mengucap. Ini satu sistem yang salah. Lepas tu pecahan pula, memang Nabi Muhammad tak buat. Dia tahu Nabi Muhammad tak buat. Lepas tu datang Mubahir ini, dia menyerukan orang kembali kepada kemurnian akidah. Dia buktikan itu daripada agama lama dia. Dalam internet tu dia tunjuk besar-besar, ini kitab Veda. Lepas tu dia fokus kepada chapter tu. Dia baca, dia terjemah, dia baca, dia terjemah. Dia kata sampai bila orang Islam mengaku Islam tapi isi dia Hindu, sampai bila? Dalam perkara yang boleh merosakkan iman, apabila kita yakin petunjuk Nabi Muhammad, petunjuk, tapi benda lain lebih baik. Orang kata betul tak Nabi tak buat? Betul Nabi tak buat. Dia iktiraf Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat ibadat itu tidak baik. Lepas tu dia kata memang Nabi tak buat, tapi salah kat mana kita buat. Itu merosakkan akidah. Kalau tidak rosak dengan makna kafir, rosak dengan makna menanggung dosa besar. Mana boleh ucap macam tu? Ini ibadat, ini zikir, ini salat, ini haji, ini semua. Tak boleh buat. Mesti kena belajar pada Nabi. Jadi kalau dari ikhwatul iman, seseorang itu dia sampai peringkat orang India masuk Islam, datang menjadi mubaligh, terang kepada orang Islam, yang tu kami punya, dan orang Islam masih tak tahan benda tu, apa kita nak cakap? Daud Fatani menulis boleh terculak, dia kata bid'ah yang dicela lagi makruh, tak ada pahala, pergi ke neraka. Tapi cetakan yang baru dia buang hak tu. Cetakan yang baru dia buang hak tu. Bagus tu cetakan tu. Tak baru dia buang. Subhanallah. Orang dalam fiqh manhaji yang Arab ada sebut celaan kepada penurut arwah. Tapi terjemahan pada fiqh manhaji yang Melayu tak ada celaan tu. Kenapa orang mencari jalan? Orang kumpul hadis-hadis yang bukan maksud dia. Orang heret dalil untuk menyokong. Akhirnya Allah bersihkan agama dia. Satu orang pernah menganuti agama Hindu, pembaca kitab Veda, datang dan dia sebut jilid-jilid, dia tunjuk gambar kitab Veda berjilid-jilid. Dia bagi tahu tinggi daripada Hindu. Allah bersihkan agama dia. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah zahirkan kemurnian agama dia seluruhnya. Walau karihal kafirun. Allah bersihkan. Kerana apa? Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda
dinil haq. Muhammad bawa petunjuk dan agama yang benar. Sampai akhirnya dibukti dalam sunnah. Nak bukti malam satu malam dua mana ada hadis palsu pun tak ada. Tapi ada Pak Nik, dia bagi buku dengan saya, hadis palsu Nabi makan genuk belarang. Dia punya nak buat dia. Yang bagi yang saya pun ustaz dia. Dia kata bukan, dia kata kita mengaji ni bukan semua boleh habis kan. Dia bagi dua buku saya dalam bahasa Jawa Petani. Kita balik habis ni dulu sebelum nak cakap kan. Saya pun ambil kan. Saya baca. Hadis itu, satu perempuan kematian isteri, kematian suami ditanam. Lepas tu Nabi lalu dia panggil Nabi Muhammad, "Mailah rumah pusat. Aku nak tanyalah pasal suami aku." Jadi bila Nabi pergi rumah perempuan ni pun buat ayam, piuli karipak, buat inti semua, goreng-goreng bagi Nabi makan. Dan Nabi pun makan. Dia kata itulah dalil Nabi makan di rumah si mati. Subhanallah. Dia kata hadis Abi Daud pun tak jumpa. Dia kata hadis Tirmizi pun tak jumpa. Bagaimana muhadis yang tak jumpa tiba-tiba dia Abu Salam jumpa. Mencari dalil bukan-bukan. Akhirnya Allah bersihkan agama ini budaya daripada Hindu, daripada agama Veda. Subhanallah ikhwan. Antum kalau macam itu dah dibuktikan dengan keahlian dia. Dulu kita kata bid'ah saja. Hari ini dikaitkan dengan agama lain. Agak-agak antum nak bertanya kat lagi, Pak Long buat saya macam mana? Ni maklum saya buat kat pok saya macam mana? Ni mentua saya buat. Nak bertanya kat soalan tu lagi. Ustaz, saya susahlah saya duduk taman lah macam mana? Nak tanya kat soalan tu lagi. Saya pun tersepit, buah matimak, telan matimak. Luah pun jangan, telan pun jangan bagi siapa pun mati. Taklah saat ni saya bangkit. Mudah saja. Kalau awak tidak bangkit, awak telah menegakkan agama Hindu. Dan itu bukan sunnah. Saya pernah hormat juga Islam ni kan dia suruh kita ra'i orang. Islam suruh ra'i. Apa pandangan kita apabila satu majlis tu dalam meja tu dia letak botol arak, dia minum arak, kita tak minum, apa pandangan? Oh, saya kena bangkit? Janganlah bangkit. Islam kan suruh ra'i orang. Yang penting awak tak minum sudahlah. Tak boleh Nabi kata tiada iman. Awak telah jawab soalan. Awak beramal dengan bukan-bukan, rakit dengan cara Nabi tak ajar, lepas tu hantar pada orang mati dan awak percaya itu sampai. Sedangkan yang ajar benda tu sami dalam kitab Veda. Kawan yang masuk Islam tu, mubalik itu, dia kata saya pening bila saya tengok dalam Islam ni, dalam Islam orang Jawa ini, dia kata Muslim tetapi sebenarnya Hindu. Kalau begitu dia kata, dahululah saya tidak masuk Hindu, saya tidak masuk Islam dan awak tidak masuk Hindu, tetapi kedua-dua kita telah menjalankan upacara Hindu. Jadi sekarang ni saya masuk Islam, saya telah bertaubat, awak pun nak masuk Islam balik lah. Subhanallah. Jadi kerana itu dengan tahlil-tahlilan ini kita kena bagi cara tiga. Bukan memang. Kita dah buktikan dulu tidak ada. Para ulama silam telah kata, Al-Syafi'i kata tak boleh, semua mazhab kata tak boleh, tapi orang kata khilaf, duk khilaf lagi. Kita kata bid'ah yang sesat, dia kata khilaf. Ambillah dalil. Dah dalil hadis apa pun tak ada, dalil para sahabat pun tak ada, dalil ulama mazhab tak ada, dia ambil dalil tu mufti tu qadi tu, dia ambil dalil. Akhirnya saudara baru kita ini datang, dia menjelaskan ini semua bukan mufti-mufti sapi Hindu. Tak mana lepas ni orang nak gagal dalil lagi, nak gagal dalil lagi, nak bagi boleh buat. Tahun baru tahlil perdana, anak-anak periksa tahlil perdana, nak turun di Mekah tahlil perdana, mati tahlil perdana, rumah baru tahlil perdana, hatta akikah tu, kekah tu cukup kepala pun tahlil.
tu saya sembang dengan Pak Amir, cerita Pak Amir, kalau dia buat tahlil orang mati, okeylah mati. Tapi kekah membuat tahlil, dapat anak dia juga budak tu mati terus. Kekah dia sambut anak, dia buat tahlil untuk orang mati. Rupanya kita duk hiasi majlis itu dengan upacara Hindu. Dulu Ustaz Salahuddin dari Dewan Bahasa dan Pustaka tu, dia menulis dalam majalah Adian. Dia kata dalam majalah Adian bahawa tahlil berasal daripada Buddha. Dia tulis dalam majalah Adian dan dia bawa fakta ni. Ustaz Salahuddin dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita tahu Ustaz Salahuddin mengaji takbir. Sekarang bawa berbalik Hindu. Subhanallah. Imam Ahmad hanya menyatakan mudah-mudahan sampai apa dia? Bacaan Quran sahaja, bukan tahlil. Dan bacaan Quran tidak kena mengena malam 1, malam 2, malam 3. Quran adalah Quran. Start dengan a'udzubillah, bacalah satu surah atau apa, lepas tu berhenti. Lepas tu tidak ada wirid, tidak ada zikir, tidak ada ratib. Itu perkataan Imam Ahmad. Pun demikian Imam Syafi'i menyatakan dalil Imam Ahmad dhaif. Syafi'i mendhaifkan, bahkan para muhadis lain mendhaifkan pandangan Imam Ahmad. Aku tengok kita duduk belajar sekarang ni, apabila Allah berfirman dalam Quran, dia hantar Rasul dan Rasul dia benar, kalam Allah itu benar, dunia membuktikan bicara Al-Quran adalah benar, sunnah Nabi adalah benar. Benar ikhwan. Datang bukti-bukti kebelakangan ini menunjukkan apa yang dikatakan bid'ah, bahkan sampai pada kufur pula kembali. Sampai kufur. Kita dulu kita baca Al-Azkar kan, Nawawi kata apa? Keluar mayat daripada rumah, lepas tu kita duduk menjerit Fatihah. Nawawi kata haram dengan ijma'. Haram dengan ijma'. Tak dibenarkan kita usul mayat baca Fatihah. Kalau kita nak baca apa zikir, Nawawi kata baca dalam hati. Subhanallah. Tapi orang tak boleh orang buat. Nanti kita tengoklah dunia membuktikan pada kita. Yang duk bawa mayat keluar daripada rumah, duk bising-bising ni siapa dia? Tongce. Bapak mata sepek tu lah. Tapi kita tak silap, kita tak kata ram Fatihah. Demi Allah, sunnah itu seperti itu. Sesuatu kita berpijak di atas kalam Allah. Tak salah kita, tak salah. Dalil kebelakangan ini menunjukkan di atas kebenaran dia. Jadi orang bagi hasil di kemuri tengok-tengok tengah duk khatib, tak kata balik. Tak balik ke mana Ustaz, kurma dia sedap. Dia sedap Ustaz, dia ni pula ayak tangan dia sedap, dia masak. Itu awak yang pasal. Sebagai kawan kita ni, dia mengadu dengan saya, Pak Long dia kata, aku tak minta duit hang serupa aku. Yang mati tu abang aku, bapak aku. Aku nak berkelak duit aku. Hang duduk dia. Cuma aku nak pinjam rumah hang. Rumah hang tu adalah rumah abang aku. Lagi abang aku dah mati jadi rumah hang. Aku nak pinjam rumah dia, pasal mayat keluar pada rumah dia, nak buat tahlil. Boleh tak? Pak Long kata begitu. Pak Long ni contoh lah, bukan nama sebenar. Dia cari Pak Long kita pula kan. Nama contoh. Apa kita jawab pada Pak Long? Tak boleh. Hanya engkau ajar lah. Tak Long, tak boleh. Minta maaf. Selagi saya bin bapak saya, Pak Long adalah adik bapak saya, pak menakan saya mesti hormat pada Pak Long. Itu adalah perintah agama. Tetapi untuk buat upacara Hindu dalam rumah saya tak. Kerana bila bapak mati, saya waris memegang pusaka. Saya tak. Pak Long nak buat rumah Pak Long, saya tak. Rumah ni, selagi saya tuan rumah dia, saya waris dia, saya tidak bagi, saya akan buat sebagai sunnah. Kalau macam tu, hang dengar baik apa aku katakan, mulai hari ni putut saudara. Mulai hari ni putut saudara. Kami ingat siapa kata begitu? Abdul Wahab. Dia kata dekat Abdul Wahid kan.
Pasal bagi harta tak sama. Kau keluar pada rumah ni, kami pecat khadam. Dulu kata khadam, duduk satu hari hamba akan pulang dengan kemenangan gilang gemilang. Pokoknya betul ni. Sunnah ni kemenangan gilang gemilang. Baru putih tak putih saya tak tahu. Saya tak sibuk, saya senang, saya tak ada kalang kabut apa, saya sihat, saya ziarah Pak Long. Nak putih ke nak bunti, nak serigala ke, Pak Long punya pasal. Di pihak saya tidak ada putih. Orang Islam ni kesedaran. Tapi nak buat, saya tak bagi Pak Long. Itu pemberian. Cikgu sekolah panggil, ni waring-waring minta main, anak-anak nak bangsa, nak baca Yasin ni macam mana? Ni kan, kita nak buat sembahyang hajat perdana, tahlil perdana. Kita jawab ke cikgu, saya tidak hadir. Ni kalau awak tak hadir, anak awak tak ambil payah, tak. Saya tak, anak saya pergi luar negeri main tahfiz Quran. Bini kata, abang awak tu buat gila ni, nanti anak nak kerja abang. Tengok tahfiz dalam dunia hari ni, daripada tepi jalan dia sedekah ke orang. Allah jaga rezeki dia banget. Ini sunnah. Aku lagi aku kena jaga diri hang, aku kena jaga agama hang, aku kena jaga akidah anak bina aku menjadi sunnah. Lain daripada sunnah aku tak bagi apa-apa. Suka tak suka, cara. Abang awak duk gila, saya kira aku jadi gila sungguh. Yang kalau minta pun dah tak elok dalam masalah. Jangan minta pun dah tak elok. Kawan kita Pak Min yang saya tak tu dia mati hari tu kan, orang kampung Pak Min kan. Malam tu saya pergi ziarah mayat tu dia, semua pulau dia pasal dia mengaji sunnah. Sampai isteri pun marah dia, peringkat awal nak minta cerai. Apa nasihat kita pada dia? Genggam bara sampai ke dia abu. Genggam. Betul lah. Ketika kumpulan Hawi dia kata aku genggam bara. Betul lah. Betul. Bara sunnah. Semua parti, ada parti bulan, ada parti daging, boleh bersatu menentang sunnah. Boleh bersatu menentang sunnah. Bila nak pilihan raya, daging bulan-bulan, betul apa ni? Tetapi ketika kita menegakkan sunnah, dua-dua boleh bersatu Pak Hasan, dia hentam kita. Bila main pilihan raya, awak tak buat tahlil ni, lepas tu kena ada hubungan dengan langit. Aku punya gila pilihan raya tu. Saya ajak mereka 5 tahun Sahih Bukhari, 5 tahun. Saya rasa dia faham. Tapi bila datang pilihan raya, saya kata tidak ada. Nabi perang Badar, mana ada tahlil? Dia pun kata kat saya, masa tu tahlil belum diturunkan lagi. Punya harami tu, punya harami tu. Hati saya sakit semua. Lepas tu dia pun datang, dia pun hantar wakil, kawan-kawan dari Tokong datang kepada saya, memberi suatu nasihat kepada saya, walak kepada pemimpin. Dan kerana itu mereka hari ini buat musuh dengan saya. Tengok saya pun tak mau tengok muka. Baca penjenayah kasih gelubung kedua cari. Helikopter hari-hari kata rumah saya. Penjenayah tak jumpa lagi. Itu buat musuh kan? Ya, saya katakan demi Allah, jangan main-main dengan sunnah. Kalau Allah terima sunnah, kita kena duduk dalam keluarga sunnah. Kita ini adalah satu komuniti ikhwan. Kita pergi mengaji, kita kena ambil berat suku kita. Bila tengok kawan kita, bagi nasihat kepada dia, sahabat jangan buat bid'ah, sahabat jangan buat bid'ah. Dah bukan buat bid'ah ni, kita pilihan raya, kita kena baca Yasin ramai-ramai, kita kena sembahyang hajat ramai-ramai, minta bantuan daripada Allah. Tidak, ini minta bantuan secara Hindu. Ini minta bantuan hantar tahlil-tahlil semua cara Hindu, dalam Veda ada. Pergi ke Facebook Baitul Ilmi, tengok video saya kata. Mesti tonton video itu. Mengisah dan buat kita beristighfar kepada Allah. Rupanya upacara Hindu ada di masjid, ada di surau, ada di masjid negara, masjid negeri. Tekong-tekong ni dibayar gaji. Dan mereka merasakan itu daripada ajaran Muhammad.
Subhanallah ikhwan, hak kita mengaji di sini tidak ada orang boleh terima kecuali dibersihkan hati dia dengan cara sunnah. Kita duk letak kalam Allah ni, kalam yang tinggi dan mulia. Oh, kau begitu lah. Kawan kita di apa ni, kita pergi kita batu tu kan, batu yang kena tikam tu. Kita ambil abang kita sampai terfikir nak kena jual rumah 280,000. Kenapa? Kalau komuniti tikam batu tu menyerang rumah dia, buat qasidah burdah, buat marhaban, buat tahlil, tak minta izin. Tenang pintu. Betul-betul mafia. Kalau tak mau terima cara kami, keluar daripada taman. Subhanallah, tak boleh buat sunnah. Nak bila datang hari Jumaat, tak mau semayang qabliyah Jumaat, nak buat ba'diyah aja. Semua biji mata teropong. Dalam masjid cuma 3 orang je tak buat, dia semua buat. Hantar juru nasihat, bagi nasihat. Antum ingat betul lah, as-sabiru ala dini kal-qabidi ala jamri. Sabar dengan sunnah macam bara tengah duk menyala kubur, nak tunggu dia jadi abu, jadi arang tu, tak tahan dengan dia, tak tahan. Tapi apa jadi? Buat kecil. Orang baca dia kita tak buat, tapi hubungan adik beradik kita, hatta mak kita sendiri kalau buat, kita tak menyangka. Kita buat baik dengan mak kita, tetapi agama bukan ikut mak, kena ikut Allah dan Rasul. Lain daripada ibadat, saya kata atas kita. Ibadat, kita berbicara ibadat yang khusus. Tahlil-tahlil melibatkan ibadat yang khusus. Mak kata, ni bapa hang mati ni, hang tolong buat dah. Kita mak cik tak buat. Subhanallah, agama pada bahasa mak kita derhaka. Di sisi agama ini kita tidak derhaka. Tidak derhaka. Ingat balik Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, mak, gugur nyawa mak satu persatu, saya tidak akan tinggalkan ajaran mak, tapi saya sayang pada mak. Wasahibhuma fi dunya ma'rufah. Surah Luqman kata, betul Sa'ad, teruskan buat baik, tapi jangan ikut cara. Mak, kita mak boleh main rumah cik, mak boleh tidur rumah cik, mak boleh duduk dengan cik, tapi mak nak suruh cik buat tahlil dekat bapak, cik tak buat. Cik buat apa Nabi ajar. Tiap-tiap hari doa cik akan kepada bapak, doa kepada Allah, sedekahkan, wakafkan. Nanti cik ada duit, cik impun duit sikit, bapak pun belum buat haji, cik akan buat haji. Tahlil-tahlil cik tak buat. Mak kata, lebih baik aku mengandung bewak daripada hang. Tak, mak, cik lagi baik daripada bewak. Cik adalah orang, bewak dalam binatang. Hang pada cakap lah ni, nah. Hang pada cakap lah ni. Tak, mak. Mak suruh cik buat apa? Kata Ibnu Taimiyah apa dah? Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, kamu buat baik pada mak bapak, kamu sayang mak bapak. Apabila mak bapak suruh kamu menceraikan isteri kamu, kamu jangan ceraikan isteri kamu, tetapi kamu mesti buat baik pada mak bapak. Kamu tak menunaikan hak dia, dia suruh kamu cerai isteri kamu, itu tidak memasukkan kamu dalam neraka. Ini kerana cerai, bukan kerana pandangan mak bapak. Cerai melibatkan keserasian suami isteri. Dia suruh kita cerai, tak, kita tak cerai. Tapi dia kata jangan cerai, tapi kita pada delima yang kena cerai, kita cerai. Tengok pemerintah ni hajak kita je. Subhanallah. Ada juga orang taat pada mak bapak, dapat bini bagus, mak suruh cerai, cerai dengan bangga. Maksud dia kata syurga bawah tapak kaki mak. Dah, syurga yang pertama bawah petunjuk Nabi Muhammad, bawah petunjuk Nabi Muhammad, bukan bawah kaki mak bapak. Yang itu apa dia? Melibatkan al-bir wal khair, bukan yang ibadat, kebaikan biasa. Mak panggil kita kata tak mapi lah, yang tu betul. Tapi mak suruh buat bid'ah, mana boleh mak suruh buat bid'ah syurga duduk bawah tapak kaki dia. Ini ibadat kita dengan Tuhan. Diterima ibadat dua, ikhlas dan mengikut sunnah Nabi, diterima ibadat. Bukan mak. Mak dalam bir, dalam puasa, dalam berhubung silaturahim, dalam khair, itu kita kena jaga lah hak mak. Jadi ikhwan, tengok video yang saya kata tu, buat termenung. Saya tengok termenung, Masya Allah. Bertambah zadatuhum imanan, iman kita bertambah terus.
tambah jalan Nabi Muhammad di jalan yang senang. Al-Quran wajib ditafsirkan menurut fahaman salafus salih, yakni para sahabat, dan tidak boleh menafsirkan semata-mata dengan ra'yu. Tak boleh ditafsirkan dengan ra'yu. Ra'yu ni pandangan-pandangan, kerana hal tersebut bererti menyatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Dan tafsir Quran, para sahabatlah orang pertama tahu, dengan kembali kepada mereka. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, adapun menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, pandangan-pandangan akal semata, hukumnya adalah haram. Tidak boleh demikian. Kenapa? Karena dia adalah kalam. Itu ikhwan, baru kita habiskan bab beriman kepada Al-Quran, termasuk di dalamnya meyakini petunjuknya, kebenarannya tanpa ragu. Dia bukan makhluk, dia adalah kalam. Nanti diberi masa kepada kita, iaitu kita masuk perkara ke-22, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa makna dia? Iman kepada Rasul yang Allah Ta'ala utus.